Profesor Dr. Siva Murugan Pandian bersama dengan saya pada ketika ini. Prof, kalau sudah berada di talian? Belum lagi. Dan ini adalah perkara yang perlu diteliti dan juga beberapa perkara perlu dibincangkan bersama. Pertamanya, bagaimanakah kedudukan Kabinet Kerajaan dan adakah dengan sidang media sebentar tadi ini sudah memberikan satu bayangan bahawa kerajaan dan juga kepimpinan Perdana Menteri sudah tidak mendapat kesokongan keseluruhannya. Jadi, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian bersama dengan saya pada ketika ini. Prof, menjawab persoalan, adakah sudah hilang sokongan secara sahnya dalam aspek perundangan dengan sidang media sebentar tadi atau bagaimana? Kenyataan Datuk Seri Zahid sebentar tadi di mana dokumen telah pun diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan angka yang mencukupi untuk menolak Kerajaan Perikatan Nasional, bermakna secara legalnya kerajaan ini telah tumbang. Dan bagi saya, jika sekiranya kita nak melihat beberapa pilihan, sudah pasti satu, ia akan membawa kepada peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin jika dirasakan sokongan sudah tidak ada. Yang kedua, boleh menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran Parlimen. Yang ketiga, barangkali akan berlaku pelantikan Perdana Menteri baru jika sekiranya UMNO dan juga pihak lain mahu melakukan penjajaran baru. Dan yang keempat, barangkali perlu ada satu bentuk kerajaan sementara jika kita lihat dalam keadaan seperti ini. Tapi kesemua ini bergantung kepada sejauh manakah istana sudah bersetuju melihat kepada dokumen yang telah diserahkan, dan angka itu menunjukkan bahawa sememangnya kerajaan yang sedia ada tidak lagi memegang majoriti sokongan. Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid sudah pun berada di talian. Kalau saya dapatkan juga pandangan Prof Madya Dr. Hamidin. Prof Midin, bagaimana kita memandang situasi ini? Beberapa perkara yang dimaklumkan oleh Presiden UMNO sebentar tadi. Adakah sudah hilang majoriti satu? Dan juga bagaimana kita memandang episod-episod yang seterusnya? Apa kita dapat jangkakan seperti mana yang dikatakan oleh Prof Dr. Siva Murugan Pandian sebentar tadi? Terima kasih Zul. Nampaknya dengan jelas bahawa seresminya bahawa UMNO telah menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Dengan itu, secara umumnya dari segi politiknya, Perdana Menteri ketika ini sudah hilang majoriti. Bagaimanapun, ia perlu dibuktikan, dan bagaimana ketika ini peranan istana yang memainkan peranan untuk memastikan bahawa majoriti itu telah hilang. Kalau kita melihat, saya tanyakan kepada Dr. Midin dan juga Prof Siva dalam masa yang sama. Kalau kita lakukan congakan dan juga kiraan, kalau majoriti sudah hilang, di mana yang mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat pada ketika ini, Prof Siva? Tidak, kita tidak tahu apakah UMNO apabila menolak berada di dalam Perikatan Nasional dan juga pentadbiran Tan Sri Muhyiddin sudah melakukan percaturan ataupun penjajaran baru dengan pihak lain. Itu saya rasakan akan berlaku selepas ini jika sekiranya menolak mengadakan pilihan raya, dan kita tahu dalam suasana sekarang ini pilihan raya tidak boleh diadakan. Barangkali apa yang akan dilakukan adalah untuk melihat kepada sejauh manakah kursi majoriti yang mereka miliki itu akan dilakukan perkongsian dengan beberapa pihak yang lain untuk membentuk kerajaan jika sekiranya Yang di-Pertuan Agong bersetuju dengan cadangan tersebut. Dan sudah pasti kesemua ini bergantung kepada dokumen rasmi, akuan bersumpah ataupun apa saja bentuk dokumentasi yang boleh membuktikan kepada pihak istana, dan kearifan Yang di-Pertuan Agong akan pasti kita lihat sekali lagi untuk memastikan bahawa pelantikan seorang Perdana Menteri ataupun pembentukan sebuah kerajaan itu adalah mereka yang benar-benar memiliki majoriti yang sah seiring dengan peruntukan di bawah perkara 40 perlembagaan. Prof Siva, bagaimana kita memahami pendirian yang di mana kita tahu Perikatan Nasional ini juga dianggotai oleh ahli-ahli parlimen dari UMNO. Benar, mereka sudah menarik sokongan balik berdasarkan sidang media sebentar tadi. Bagaimana kedudukan menteri-menteri di dalam UMNO yang kebanyakan mereka tidak berjawatan dan juga tidak menghadiri pun mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi sebentar tadi? Bagaimana? Kerana apa yang berlaku sepanjang seminggu dua ini perlu diperhatikan juga. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob katanya juga mengumpulkan sokongan dan sebagainya. Adakah solid apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebentar tadi? Ya, sebagai salah seorang naib presiden, saya percaya
Datuk Seri Ismail Sabri juga ada di dalam Majlis Tertinggi dan beliau dikatakan suara menteri di dalam kabinet. Apabila Datuk Seri Zahid menyatakan inilah sebulat suara, barangkali itu juga membabitkan menteri-menteri ini. Kita juga harus akur bahawa jika kedudukan ini kekal, Tan Sri Muhyiddin mungkin melepaskan jawatan, tetapi kerajaan boleh dibentuk oleh UMNO bersama dengan parti-parti lain untuk memastikan bahawa pembubaran parlimen dapat dielakkan. Ini boleh berlaku jika ada sokongan ke atas barangkali timbalan Perdana Menteri untuk mengambil alih teraju pimpinan negara, ataupun akan ada beberapa strategi lain digunakan oleh beberapa pimpinan yang lain. Jadi bagi saya melihat keputusan tadi, kali pertama dinyatakan menarik sokongan ke atas Perikatan Nasional, dan itu saya rasakan merupakan satu ketetapan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi. Malahan beberapa minit sebelum itu keluar kenyataan daripada salah seorang menteri, Datuk Seri Samsul Nazarah, menyatakan dia meletakkan jawatan di dalam kabinet. Jadi saya rasakan bahawa ini antara perkara-perkara yang harus kita halusi, dan jika sekiranya kita mahu mengelak daripada apa yang berlaku pada Mac 2020, sudah pastilah ia bergantung kepada keputusan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin. Apakah beliau merasakan bahawa masih boleh menunjukkan sokongan, ataupun merasakan bahawa dalam keadaan seperti ini akan memberikan baton Perdana Menteri kepada seorang yang lain. Ini adalah keputusan UMNO. Benar mereka mewakili jumlah angka yang besar dalam representatif dalam Kerajaan Perikatan Nasional dan juga dalam Barisan Nasional itu sendiri. Tetapi adakah ianya boleh diambil kira sebagai keputusan Barisan Nasional secara keseluruhan, walaupun perwakilan MCA dan juga MRC tidak sebegitu tinggi seperti UMNO, tetapi itu tidak boleh disampingkan juga dalam buat keputusan pada ketika ini? Pada pandangan Prof. Siva? Ya, kita tahu ini adalah mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO, dan sudah pasti ini akan dibawa ke mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional, dan dalam konteks ini UMNO mempunyai 39 kursi, 2 MCA dan 1 MIC. Walaupun bilangan yang kecil, sudah pasti memerlukan satu perakuan bersama untuk menunjukkan bahawa yang menarik diri di sini bukan sekadar UMNO tetapi juga Barisan Nasional. Tapi penting di sini untuk kita lihat, sebelum ini yang dimiliki oleh Perikatan Nasional adalah sekitar 110 kursi mengikut kiraan Datuk Seri Ismail Sabri, dan Datuk Seri Anwar menyatakan bahawa beliau punya 107 dan kita lihat perbezaan 3 lagi itu barangkali menentukan perubahan-perubahan yang berlaku. Tapi dengan pengunduran UMNO yang membawa kepada bilangan yang cukup besar, 39, kita tidak melihat buat masa ini apa yang akan diputuskan oleh MCA dan MIC. 39 itu sekaligus menandakan bahawa sukar untuk membolehkan kerajaan ini melihat kepada pertimbangan untuk terus bertahan, melainkan ada dalam 39 ini membuat keputusan untuk kekal dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana sebelum ini juga kita telah melihat wujudnya pelbagai kenyataan dari beberapa pemimpin yang menyatakan bahawa ahli Parlimen Barisan Nasional kekal menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi apakah keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi UMNO ini sebenarnya juga mengambil kira perkiraan yang dibuat oleh kenyataan-kenyataan dari beberapa pemimpin lain. Sebab itu saya rasakan bahawa kita harus melihat kepada angka yang telah keluar dari UMNO itu sendiri, kerana tadi tidak dikatakan berapakah bilangannya, cuma dikatakan mencukupi oleh Datuk Seri Presiden. Bermakna kita harus melihat jika sekiranya angka itu tidak berubah banyak, maka Tan Sri Muhyiddin juga mungkin akan melakukan percaturan ataupun penjajaran yang berlainan. Bagaimana kita memahami perkara itu kalau kita melihat UMNO secara tegas dalam pilihan raya, dalam Perhimpunan Agung UMNO yang berlangsung sekitar beberapa bulan lalu, mereka secara jelas membawakan satu frasa yang cukup tegas bahawa no UMNO, no DAP. Akan tetapi apa yang berlaku selepas itu ada beberapa siri juga. Bagaimana kita memahami kalau ada penjajaran baru, adakah dilakukan dalam ruang lingkup yang lain, ataupun masih lagi ada pertimbangan untuk melakukan perjajaran dalam konteks ataupun dalam ruang lingkup Perikatan Nasional itu sendiri. Kerana itu yang berlaku di Perak. Menteri Besar bertukar, tetapi kerjasama politik itu tidak bertukar. Di peringkat nasional ini, bagaimana kita memahami kepintaran ahli politik mengatur strategi? Saya rasakan bahawa jika sekiranya Tan Sri Muhyiddin melepaskan jawatan beliau, itu sebenarnya adalah apa yang telah
ditekan oleh UMNO selama ini. UMNO merasakan bahawa mereka boleh berada di dalam Perikatan Nasional tetapi tidak boleh menerima Perdana Menteri dari Parti Bersatu. Apakah ini merupakan peluang yang cuba dilihat oleh UMNO, intervensi atau strategi yang dilakukan supaya jawatan Perdana Menteri itu adalah milik UMNO dan mungkin akan dirunding jawatan-jawatan lain dengan beberapa pihak lain supaya Kerajaan Perikatan Nasional itu dapat dikekalkan. Ini saya rasakan antara strategi yang barangkali akan disusun oleh UMNO supaya ia tidak membawa kepada pilihan raya. Barangkali kalau kita rujuk kepada beberapa kenyataan beberapa bulan yang lepas, beberapa pemimpin telah menyatakan bahawa UMNO harus menjadi parti dominan. Jadi apakah ini peluang yang mahu diambil oleh UMNO untuk memastikan bahawa ia boleh kembali menerajui pentadbiran negara dengan memegang jawatan nombor 1 di dalam kerajaan. Jika berlaku pertukaran seperti itu, barangkali tidak akan berlaku perubahan yang besar di dalam Perikatan Nasional. Tetapi kita juga harus melihat, barangkali selepas ini, Datuk Seri Anwar sebagai Ketua Pembangkang, beliau juga akan melakukan percaturan beliau juga akan mencari angka yang diperlukan dan di sinilah kita akan melihat apakah strategi yang bakal digunakan oleh Blok Pembangkang sama ada menarik balik sebilangan yang telah bersetuju untuk berada sebagai ahli bersekutu, pemimpin bersekutu dalam Bersatu ketika pembubaran Mac 2020 untuk kembali kepada Pakatan Harapan. Kita juga melihat ada beberapa pemimpin yang sebelum ini menyatakan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin tetapi tidak yang sudah menjadi bebas tetapi tidak menunjukkan sokongan secara menyeluruh. Jadi beberapa pemimpin ini juga boleh memainkan peranan ketika ini. Jadi saya rasakan bahawa dalam konteks sekarang ini kita tidak hanya melihat kepada pembubaran ataupun melakukan pilihan raya, tapi kita juga melihat penjajaran di dalam Perikatan Nasional untuk membolehkan UMNO menerajui. Apa yang kita dapat tunggu selepas ini? Bagi ahli politik, setiap masa, setiap jam bagi mereka bernilai untuk percaturan politik mereka. Apa yang kita dapat memahami permainan mereka selepas ini dan juga daripada segi keabsahan dan sebagainya itu tertakluk dan juga bersangkut paut dengan perlembagaan, undang-undang dan juga perkara-perkara yang teknikal. Jadi kalau rakyat biasa akan tanya, mana situasi kita sekarang pada hari ini? Mungkin Prof. Siva boleh rangkumkan dan juga simpulkan secara mudahnya apa yang kita perlu fahami rakyat biasa pada ketika ini. Saya rasakan dalam apa keadaan sekalipun sekarang ini kita bergantung kepada pihak istana untuk memutuskan kesahihan apa saja angka yang dimiliki sama ada pihak kerajaan ataupun pihak lain. Kedua, ini juga akan membawa kepada politik faksi ataupun kepuakan di dalam UMNO sendiri. Saya rasakan percaturan akan dibuat. Inilah yang telah dilakukan untuk membolehkan mengambil alih jawatan Perdana Menteri. Dan yang ketiga, saya rasakan di dalam Blok Pembangkang mereka juga akan berusaha untuk menunjukkan memiliki angka. Akhirnya, barangkali yang menjadi rebutan sekarang ini adalah politik angka dan juga untuk memutuskan siapakah yang boleh menjadi Perdana Menteri tanpa mengadakan pilihan raya. Dan kesemua ini juga bergantung kepada kearifan Yang di-Pertuan Agong dalam memutuskan yang terbaik. Bukan saja untuk kerajaan, untuk negara tetapi untuk rakyat yang saya rasakan apabila melihat apa yang berlaku hari ini, sudah pun diputuskan seolah-olah kerajaan ini sudah hilang legitimasi ataupun keabsahan mereka. Tapi dalam konteks ini kita juga harus berhati-hati untuk melihat bahawa apa saja yang berlaku hari ini memerlukan satu kata putus daripada Tan Sri Muhyiddin sendiri dan juga dari Ketua Negara ke bawah duli.